Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bicara Darah Wanita, penulis Maulana Mansur bin Ismail Al-Hafiz, penerbit Miftahul Ulum Seri Petaling, edisi baru, kulit keras. Muka surat 651 A3B. Jika angka bilangan hari bagi giliran di bulan terakhir sebulan sebelum kedatangan istihadah adalah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lepas, yakni tidak perlu bayar. Rajah 56. Skip. Rajah bulan Ogos dan September adalah sama seperti rajah bulan Julai kerana ia termasuk dalam daur pertama istiadah, yakni tempoh adat haidnya daripada bulan terakhir sebelum kedatangan istiadah ialah 9 hari. Dia wajib menunggu sehingga 15 hari dan ia wajib mandi wajib pada hari yang ke-16. Muka surat 652. Bulan November dan Disember adalah sama seperti rajah bulan Oktober kerana ia termasuk dalam daur kedua istihadah, yakni tempoh adat haidnya daripada bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah ialah 9 hari. Dia tidak wajib menunggu sehingga berlalu 15 hari dan dia wajib mandi pada hari ke-10. Penjelasan. Aminah ketika beristihadah bulan Julai, dia mengingati adat haid bulan terakhirnya sebelum kedatangan istihadah ialah 9 hari. Maka adat haidnya pada setiap bulan daripada Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember ialah 9 hari. Tetapi pada daur pertama istihadah Julai, Ogos, September, dia wajib mandi setelah 15 hari, dan sebaliknya bulan Oktober, November, Disember dia wajib mandi setelah berlalu hari ke-9, yakni hari ke-10. Tidak perlu berikhtiar kerana tidak ada angka giliran yang lebih banyak daripada giliran bulan terakhir 9. Muka surat 653. Jika tempoh adat haidnya berbeza pada setiap bulan serta susunan adat haidnya tidak berulang, iaitu tiada persinggahan daur, dan masa yang sama dia terlupa giliran bilangan dari adat haidnya pada bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah, atau jika tempoh adat haidnya berbeza pada setiap bulan dan susunan bilangan hari adat haidnya tidak teratur, bahkan dia terlupa turutan bilangan dari haid yang tidak teratur, iaitu seperti contoh Laila, maka hukum ialah wajib, berwasada, ihtiyat, dan huraian mengenai kaifiat ihtiyat akan diterangkan di bawah. Contoh seorang wanita yang daurnya pusingannya tidak berulang dan tidak mengingati giliran haid yang terakhir. Contoh Haslina. Adat haidnya berbeza pada Januari ialah 6 hari bulan, Februari 7 Mac 8 hari, dan April 9 hari, lalu dia beristihadah. Mulai bulan Mei dengan satu jenis darah, bahkan dia terlupa giliran haid terakhir yang selama 9 hari, maka hukumnya ialah haid dikembalikan kepada giliran haid paling sedikit, iaitu 6 hari. 6 hari pada contoh ini, dan kemudian dia wajib berikhtiar sampai habisnya masa giliran yang lebih banyak. Muka surat 654. Rajah 57. Skip. Rajah bulan Jun, Julai dan Ogos adalah sama seperti rajah bulan Mei kerana termasuk dalam baur pertama istihadah, yakni tempoh adat haidnya mengikut angka adat giliran yang paling sedikit ialah 6 hari. Dia wajib menunggu sehingga berlalu 15 hari dan dia wajib mandi pada hari ke-16. Muka surat 655. Bulan Oktober
November, Disember adalah sama seperti bulan September kerana termasuk dalam daur kedua istiadah, yakni tempoh adat haidnya mengikut angka adat giliran yang paling sedikit ialah 6 hari. Tidak wajib menunggu sehingga 15 hari dan dia wajib mandi pada hari ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Penjelasan Aslina ketika datang istiadah bulan Mei, dia tidak mengerti bahawa adat haidnya yang bulan terakhir, iaitu bulan April, ialah 9 hari. Maka haidnya pada bulan istiadah, bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember dihukumkan mengikut giliran yang paling sedikit, iaitu 6 hari setiap bulan, dan wajib mandi pada daur pertama istiadah bulan Mei, Jun, Julai, Ogos ialah setelah 15 hari. Pada bulan September, Oktober, November, Disember, daur kedua istiadah, dia wajib mandi setelah berlaku 6 hari, yakni hari ke-7. Setelah berlaku 7 hari, yakni hari ke-8 setelah berlalu hari ke-8, yakni hari ke-9, dan setelah berlalu hari ke-9, yakni hari ke-10, 4 kali mandi, dan wajib dia berikhtiar sampai selesai giliran yang paling banyak. Di sini terbit beberapa masalah lagi, antaranya ialah wanita yang daurnya pusingannya tidak berulang, yakni tiada pusingan daur, dan dia mengingati giliran susunan bilangan haid pada bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah. Muka surat 5656. Contoh seorang wanita yang daurnya pusingannya tidak berulang dan dia mengingati angka giliran haid yang terakhir. Contoh Mardiah. Adat haidnya berbeza, iaitu Januari 6 hari, Februari 7 hari, Mac 8 hari, dan April 9 hari. Lalu dia mulai istiadah pada bulan Mei dengan satu jenis darah serta dia ingat angka pada giliran haid terakhirnya ialah selama 9 hari sebelum kedatangan istihadah. Maka hukumnya ialah haidnya dikembalikan kepada angka giliran haid terakhir, iaitu 9 hari. Jika ada angka pada giliran yang lebih banyak, wajib dia ikhtilat. Jika tiada, tidak perlu ikhtiyat. Tapi ini adalah menurut pendapat yang dhaif. Mengikut pendapat muktamad, wanita seperti Mardiah tidak wajib berikhtiat walau ada giliran yang lebih banyak, kerana giliran terakhir itu hanya menyalin giliran yang sebelumnya. Rajah 58. Skip. Pada bulan Jun, Julai dan Ogos adalah sama seperti rajah bulan Mei, termasuk dalam daur pertama istiadah, yakni tempoh adat haidnya daripada bulan terakhir sebelum kedatangan istiadah ialah 9 hari. Dia wajib menunggu sehingga berlalu 15 hari, dan dia wajib mandi pada hari ke-16. Bulan Oktober, November adalah sama seperti rajah bulan September kerana termasuk dalam daur kedua istiadah, yakni tempoh adat haidnya daripada bulan terakhir sebelum kedatangan istiadah ialah 9 hari. Dia tidak wajib menunggu sehingga berlalu 15 hari, dan dia wajib mandi pada hari ke-10. Penjelasan. Mardiah ketika kedatangan istiadah bulan Mei, dia mengikati adat haidnya yang terakhir bulan April ialah 9 hari. Maka haidnya pada bulan-bulan istiadah bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember dihukumkan mengikut adat haidnya yang terakhir di bulan sebelum kedatangan istiadah, iaitu bulan April, selama 9 hari. Pada muka surat 657, pada daur istiadah pertama bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, dia wajib mandi setelah berlalu 15 hari dan
15 hari, dan pada daur kedua bulan September, Oktober, November, Disember, dia wajib mandi pada 9 hari bulan saja serta tidak wajib ihtiyat. Ini adalah contoh untuk wanita yang angkanya tiada giliran yang lebih banyak daripada angka yang pada gilirannya terakhir. Surat 658. Jika ada angka yang lebih banyak daripada angka di bulan yang terakhir sebelum kedatangan istiadah, maka haidnya di bulan istiadah dihukumkan mengikut adat haidnya yang terakhir di bulan sebelum kedatangan istiadah. Rajah 59. Contoh Ailah, adat haidnya ialah 7 hari dan 5 hari lalu dia beristiadah. Penjelasan muka surat 659. Ailah ketika kedatangan istiadah, dia mengingati adat haidnya bulan terakhir Februari ialah 5. Maka adat haidnya di bulan istiadah bulan Mac, April, Mei, Jun dihukumkan mengikut adat haidnya yang terakhir di bulan sebelum kedatangan istiadah Februari, iaitu selama 5 hari. Dia wajib mandi pada daur pertama istiadah bulan Mac, April dan Mei, pada hari ke-16, dan pada daur kedua istiadah bulan Mei dan Jun. Dia wajib mandi pada hari ke-6 serta tidak wajib ihtiyat. Pendapat muktamad. Muka surat 660. Di sini didatangkan contoh lain bagi masalah yang sama seperti di atas. Contoh Q1. Adat haid ialah 4, 5, 6, 7. Selepas itu dia beristihadah dengan jatuh jenis darah sahaja, tapi dia lupa aturan bilangan hari pada bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah selama 7 hari. Daur pertama istihadah 1 hingga 4, haid mengikut adat giliran sedikit. 5 hingga 15 wajib menunggu sehingga hari ke-15. 16 hingga 30 wajib menunggu hari ke-30. Bermula daripada Mei, Jun, Julai, Ogos, daur pertama bulan istiadah adalah sama, yakni tempoh adat haidnya mengikut angka adat giliran yang paling sedikit ialah 4 hari. Dia wajib menunggu sehingga berlalu 15 hari dan wajib dimandi pada hari ke-16. Bermula daripada muka surat 661. Bermula daripada September, Oktober, November dan Disember, daur kedua bulan istiadah adalah sama, yakni tempoh adat haidnya mengikut angka adat giliran yang paling sedikit ialah 4 hari. Dia tidak wajib menunggu sehingga berlalu 15 hari, bahkan dia wajib mandi pada hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Hukumnya ialah haid mengikut giliran yang paling sedikit, iaitu 4 hari dalam contoh ini, Q1, dan wajib berwaspada al-ikhtiyat, yakni berhati-hati pada masa angka giliran yang lebih banyak, iaitu dari 4 hari bulan sehingga 7 hari bulan, dan wajib mandi sebanyak 4 kali pada hari ke-5 dan ke-6, ke-7, ke-8. Kesimpulannya, 4 hari pada setiap bulan, yakni dikembalikan atau disamakan pada giliran haid yang paling sedikit, dihukumkan sebagai tempoh haid, dan pada 5, 6, 7 hari berikutnya haram ke atasnya untuk melakukan jima' dan sebagainya seperti mana hukum haid. Tetapi dalam masalah ibadat, dia adalah seperti wanita yang dihukumkan suci dari 4 sehingga selesai 7 hari. Historik itu sangat penting diingatkan di sini bahawa wanita itu wajib mandi selepas hari ke-4, yakni hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Selepas daripada tempat itu, dia dihukumkan seperti wanita yang suci hingga ke akhir bulan. Muka surat 662. Muka surat 662. Di sini juga A4.
Didatangkan dua contoh lain. A4A, jika adat hidnya berbeza pada setiap bulan dan tidak ada pusingan daur, serta dia mengingati susunan giliran bilangan hari adat hidnya pada bulan terakhir sebelum kedatangan istiadah. Contoh KA, adat hidnya ialah 456 hari. Selepas itu dia datang istiadah dengan warna satu tapi mengingati aturan di bulan terakhir ialah 6 hari sebelum kedatangan istiadah. Hukumnya ialah haid mengikut angka bulan terakhir iaitu 6 hari. Jika ada angka giliran pada bulan yang berikutnya lebih banyak, wajib ikhtiyat. Jika tidak perlu ikhtiyat. Ini adalah menurut pendapat yang muktamad. Wanita seperti KA seperti ini tidak wajib ikhtiyat kerana angka di bulan terakhirnya lebih banyak daripada bulan yang sebelumnya, dan ini cukup baginya untuk jadikan panduan pada bulan-bulan istiadah. Seterusnya, jadi pada contoh ini adalah 6 hari setiap bulan, tidak wajib ikhtiyat. Fathul Wahab dan Syah Al-Jamal. Huraian pengertian ikhtiyat muka surat 663. Yang dimaksudkan dengan ikhtiyat berhati-hati iaitu wanita tersebut tidak dihukumkan sebagai berhaid dan begitu juga tidak dihukumkan sebagai suci. Tetapi dalam masalah ibadat dia dihukumkan sebagai wanita suci pada sebahagian hukum, yakni dia boleh mengerjakan solat, puasa, tawaf, talak dan mandi. Begitu juga pada sebahagian hukum yang lain, dia dihukumkan seperti orang yang sedang berhaid, yakni dia tidak boleh melakukan perkara yang diharamkan ke atas orang berhaid, seperti beristimak pada anggota badan di antara pusat dan lutut, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran di luar solat, berhenti atau diam di dalam masjid. Maka ikhtiyat di sini sama dengan perasaan ikhtiyat di bab mutahayyirah yang diterangkan nanti. Nota kaki 1. Ikhtiyat dari segi ibadat dia ialah seperti wanita suci, tetapi dari segi jima dia ialah seperti wanita berhaid. Makna ikhtiyat annaha kal haidhi fi umur wa kat tahiri fi umurin fahiya kal haidhi fi sittati asya' fi mubasharatin ma baina surrati wal rukbah wa qira'atil qur'ani fi ghairi salah wa massil mushaf wa hamlihi wal mukthi fil masjid wa umburih wa hiya kat tahiri fi khamsah fi salah was sawm wal ghusli wat tawaf wat talaq. Tetapi dalam bab mutahayyirah ini dia wajib mandi setiap kali solat fardu, sedangkan pada bab ini hanya wajib mandi setelah datang masa giliran adat, dan lebih daripada giliran dihukumkan haid. Cuba lihat pada contoh haid Laila yang lepas iaitu 3 hari. Selepas daripada 3 hari itu wajib Laila pula berihtiyat sehingga sampai selesai 7 hari. Oleh sebab itu, apabila selesai haid 3 hari, kemudian hari di sini sehingga sampai selesai 7 hari, 3 hingga 7, wajib dia berihtiyat dengan mengerjakan solat fardu, puasa Ramadan, tawaf haji, boleh bertalak dalam masa nikah kahwin. Muka surat 664. Begitu juga haram beristimak di antara pusat dan lutut, membaca Al-Quran di luar solat, menyentuh Al-Quran dan berdiam di dalam masjid. Dia juga wajib mandi setelah selesai hari kelima, yakni hari ke-6, dan setelah hari ke-7, yakni hari ke-8. Dia ini bermakna Laila wajib mandi sebanyak 3 kali, iaitu setelah 3 hari, 5 hari dan 7 hari. Kemudian dari hari ke-8 bermulalah hukum hakam ke atasnya.
Pusingan pertama, dau pertama head saja. Januari, Februari, Mac 1, 3, 5, 7. Darah tidak keluar 4, 30, 6, 30, 8, 30. Lepas tu dau kedua head saja. April, Mei, Jun 3, 5, 7. Darah tidak keluar 4, 3, 4, 6, 4, 30, 6, 30 dan 7, 8, 30. Pusingan ketiga, Julai, Ogos, September. Adat head 1, 3, 1, 5, 1, 7. Darah masih keluar 4, 30 istiadah, 6, 30, 8, 30 istiadah. Lepas tu Oktober, November, Disember 1, 3, 1, 5, 1, 7. Lepas tu darah masih keluar 4, 30, 6, 30, 8, 30 istiadah. Adat head daripada bulan Januari sehingga Jun tersusun ulangan 3, 5, 7 sebanyak 2 kali pusingan. Kemudian bermula daripada bulan Julai di kedatangan istiadah. Bulan pertama istiadah. Istiadah wajib dia menunggu sehingga hari ke-15 untuk pastikan darah yang keluar selepas 3 hari bulan. Itu sama ada head ataupun istiadah ternyata darahnya berterusan melebihi 15 hari, maka wajib dia mandi di hari ke-16 dan qada solat yang ditinggalkan dari 4 hari bulan sehingga 15 hari bulan. Bulan kedua istiadah. Lepas tu bulan ketiga istiadah. Istiadah wajib mandi hari ke-16 kerana sudah pengalaman daripada bulan lepas. Lepas tu bulan keempat istiadah. Untuk masalah bulan November, Disember, dau kedua dikiaskan kepada yang telah berlalu dan selepas tempoh 3, 5, 7 hari dia wajib mandi. Musrat 666 penjelasan. Ketika Laila beristihadah, dia mengingati adat haidnya 357 serta telah berulang 2 kali secara persis sama berpasangan, tetapi Laila telah lupa urutan adakah haidnya sudah keluar 357 kemudian 357 ataupun terbalik 753 kemudian 753 ataupun sebaliknya. Oleh itu, setiap bulan haid dihukumkan yakni dikembalikan atau disamakan pada giliran haid yang paling sedikit iaitu sebanyak 3 hari. Maka wajib mandi selepas hari ketiga selama 6 bulan iaitu daripada pusingan dau pertama dan bulan dalam contoh ini selama 3 bulan Januari, Februari, Mac. Pusingan kedua 3 bulan juga, Jun, April, Mei, Jun, tetapi bulan Julai mula beristiadah. Oleh itu pada bulan Julai, Ogos, September ialah dau pertama istiadah. Wajib Laila mandi selepas hari ke-15 bukan selepas 3 hari bulan. Dan pada bulan Oktober, November, Disember, dau kedua istiadah. Wajib mandi setelah 3 hari dan wajib berhati-hati selepas 5 hari dan 7 hari haid selesai. Maklumat tambahan. Seandainya kebiasaan suci seorang wanita itu selalu berubah, maka cara untuk mengenal pasti masa suci yakni suci dalam istiadah, beberapa perkara dia perlu perincikan dahulu seperti masalah adat haid yang berubah seperti yang lepas diperincikan. Contoh Aminah, kebiasaan adat haidnya 5 hari setelah selesai haid pertama, sucinya datang selama 30 hari. Selepas itu datang haid kedua, kemudian sucinya datang selama 100 hari. Selepas itu datang haid ketiga, kemudian suci datang selama 50 hari. Selepas itu datang haid keempat, kemudian suci datang selama 30 hari. Selepas itu datang haid kelima, kemudian suci datang selama 100 hari. Selepas itu datang hari ke-6, kemudian suci datang selama 50 hari.
Selepas itu datang hari ke-7, kemudian darahnya masih keluar hingga beberapa tahun. Tetapi sifatnya sama, semua sifatnya sama, tetapi dia masih ingat turut-turut pusingan suci. Oleh itu, setelah haid ke-7 yang dihukumkan suci istiadah pada 30 hari. Muka surat 667. Kemudian haid ke-8 sucinya akan dihukum 100 hari. Kemudian haid ke-9 sucinya dihukum 50 hari. Begitulah seterusnya mengikut turutan pusingan yang sudah berlaku. Seandainya Aminah mulai beristiadah pada haid ke-8 daripada contoh tadi, dan 2 pusingan suci belum ada 2 pusingan, tetapi Aminah masih teringat masa sucinya yang terakhir sebelum kedatangan istiadah pada haid yang ke-4, maka tempoh masa haid yang suci istiadah sentiasa disamakan dengan tempoh masa haid yang suci yang terakhir belum istiadah, iaitu setiap 50 hari. Haidnya ialah baru 5 hari pertama dan sucinya 50 berikut, kerana di sini belum sampai 2 kali pusingan. Habis.